Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Ya, kadang-kadang suku pun ada. Kerana apa? Bukan hobi dia orang. Sebenarnya dengan menjadikan dia suku ataupun separuh, mereka boleh buat untung banyak dengan menjual dalam bentuk packaging yang lebih banyak. So dia orang akan untung lebih. Nampak tak? Itu sebenarnya apa? Mengeksploitasi pengguna. Kadang-kadang suku je bila buka-buka kan. Ya Allah kosong. Bila nak ambil makanan tu kan, jauh ke dalam. Kan? Begitu ambil. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya dan ramai yang tak sedar. Ramai yang tak sedar. Kita main beli je kan. Harga kadang-kadang RM3, RM4. Tapi bila koyak tengok kan, ish, sikitnya kat dalam tu, jauh. Suku je kadang-kadang. Itu eksploitasi pengguna. Habis nak macam mana Syimir? Dia orang jual macam tu pun, kan ramai je yang beli. Ramai je yang beli. Itu satu. Kan? Nak buat macam mana? Dia sebenarnya, dia dah mentionkan dah sebenarnya, dia dah mentionkan dalam plastik tu tau. Dekat bawah, berapa? Okey, berat, net weight ataupun berat bersih berapa? 100 gram atau 200 gram. Dia dah mentionkan dah. Maknanya memang berat twisties tu sebenarnya makanan tu 100 gram je. Tapi packaging dia besar. Seolah-olah nampak apa? Nampak banyak. Seolah-olah nampak banyak. Cuba kalau dia packaging dia kecil kan. Kan? Orang cakap lah kecilnya. Tak jadi beli lah. Jadi bila packaging besar, first mind kita apa? Ush, mesti banyak. Padahal sikit. Marketing teknik, yes. Sebab itu next time, make sure kamu kalau beli barang apa pun, tengok dia punya berat bersih berapa. Berbaloi tak berat bersih tu dengan harga dia. Itu satu. Satu lagi apa? Yang selalu orang komplain, kat internet pun komplain, iaitu apa tau? Ni apa? Kinder Joy. Kinder Joy tu, dalam dalam tu bila buka, sebelah ada mainan, sebelah lagi ada coklat kan. Coklat tu, dalam 2 ketul aja tu. Lepas tu ada susu sikit aja kat situ. Makan-makan habis. Harga berapa ringgit? RM4.80. RM5. Itu memang orang kata apa? Memang eksploitasi pengguna secukupnya. Memang itu memang tak patut belilah kan. Tak berbalik langsung. Sikit kecil macam tu, RM5. Ush. Jadi, tapi masalah budak-budak suka kan. Budak-budak memang suka. Jadi, kita pastikan bahawa kita tengok dulu berat bersih dia. Berat yang ada tertulis kat situ supaya kita tidak rasa teraniaya. Baik. So kita lihat di sini ya. Externality negatif ini merujuk kepada kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang itu. Kos luaran ya. Contohnya kalau kita lihat ya, externality negatif yang berlaku termasuk apa tahu? Termasuk pencemaran udara akibat pelepasan asap daripada kilang, pencemaran air akibat pembuangan sisa industri, penebangan hutan secara berluasa akibat projek pembangunan, dan externality negatif ini akan menjejaskan kehidupan serta kesihatan masyarakat dan seterusnya mempengaruhi taraf hidup mereka. So, kalau dah ada externality negatif, kemudian berlaku pula eksploitasi terhadap pengguna, siapa yang nak take over tanggungjawab ini? Tak lain tak bukan kerajaan. Kerajaanlah yang kena bertindak. So itu peranan kerajaan yang ketiga, iaitu mengawal selia externality negatif. Jadi itulah yang berlaku. Inilah dia pelbagai externality negatif daripada aktiviti pengeluaran itu. Jadi kerajaan sebagai pemerintah sesebuah negara berperanan untuk mengawal selia kegiatan pengeluar. Maknanya mengawal selia firma-firma yang keluarkan produk ataupun perkhidmatan ini. So kerajaan ada kuasa untuk mengawal dan memantau aktiviti pengeluar dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan melalui apa? Laksanakan undang-undang dan peraturan, satu, pemberian subsidi dan juga serta pemberian ataupun pengenaan cukai. Kalau kita lihat di sini, sebagai contoh kalau kita lihat info tu, antara
undang-undang yang kerajaan selalu amalkan itu apa tahu? Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Pencatuan. Ini adalah akta untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan dan melarang pencatutan. Akta ini mula dikuatkuasakan pada tahun 2011. So, kalau kita lihat apa itu catutan? Sebenarnya adalah aktiviti apa tahu? Anti pencatutan ni maknanya apa tahu? Aktiviti untuk simpan barang, kemudian tunggu harga barang naik, kemudian jual. Ini adalah kebanyakan teknik-teknik yang berlaku. Yang berlaku di luar sana, iaitu kalau nak naikkan harga barang kan, dia orang simpan barang tu dan dia kata apa? Oh, tak ada stok lah. Tak ada stok lah kan. Bila tak ada stok, harga dia makin ramai orang minta. So dia kata, oh boleh harga ada, barang ni ada tapi sikit sangat dan harga dia mahal. Sanggup ke? Sanggup. Dan di situ menyebabkan orang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu adalah salah. Salah. Jadi sebab itu kerajaan telah mengenakan undang-undang. So kalau kita lihat di sini, antara undang-undang dan peraturan, kerajaan telah menetapkan peraturan dan undang-undang tertentu dalam operasi sistem pasaran untuk mengawal selia aktiviti pengeluar demi menjaga kebajikan masyarakat. Dan undang-undang merupakan suatu peraturan atau segala peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, undang-undang dalam mengawal selia pengeluar, iaitu Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan. Dan peraturan merujuk kepada segala yang telah ditentukan dan harus dipatuhi. Contohnya, kalau labelkan bungkusan makanan, mesti menepati kandungan sebenar makanan. Contohnya, kalau mention kat situ 100 gram, maka kandungan makanan itu juga mestilah 100 gram. Jangan kurang. Kalau kurang, maka pihak firma itu bersalah dan boleh dikenakan hukuman. So itu antara peranan kerajaan lah. Dan hal ini merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pengeluar. Pengeluar yang tidak mematuhi peraturan ini akan dikenakan hukuman. Dan kita lihat di sini, mengawal eksploitasi pengguna. Kerajaan telah isytiharkan sesetengah barang penggunaan asas sebagai barang kawalan. Peniaga tidak dibenarkan menaikkan atau turunkan harga barang yang dikelaskan sebagai barang kawalan tanpa persetujuan kerajaan. Contohnya apa? Contohnya barang-barang ni. Ini contoh barang-barang kawalan. Gula, ayam, susu, tepung gandum, roti putih, topeng muka dan juga simen dan klinker. Ini semua tak boleh. Tak boleh dinaikkan atau diturunkan harga sesuka hati. Mesti mendapat persetujuan kerajaan. Apa akan jadi agak-agaknya? Kalau katakan harga barang-barang ini boleh dinaikkan atau diturunkan sesuka hati. Apa agaknya yang akan berlaku? Contohnya contohnya ayam. Kalau harganya dinaikkan sesuka hati, apa yang akan berlaku? Kamu rasa? Contoh harga ayam. Kalau harga ayam ni, kan, kalau orang marah, betul. Berlipat-lipat ganda harga naik. Yes, sebenarnya kalau ayam ni naik harga dia, kan, satu Malaysia marah. Sebab apa? Satu Malaysia hari-hari makan ayam. Hari-hari makan ayam. Jadi di sini ayam menjadi makanan utama. Jadi sebab itulah harganya perlu dikawal oleh kerajaan supaya tidak ada orang yang mengambil untung secara tersembunyi. Jadi itu sebabnya lah. Ini harga-harga barang kawalan. Begitu juga gula, susu, ini harga barang kawalan. Jadi kerajaan melaksanakan dasar harga dan kuota dengan tujuan untuk mengawal harga pasaran supaya rakyat mampu membeli. Di samping itu tidak merugikan pengeluar. Contohnya kita lihat ni, dasar, ada dua dasar, iaitu dasar harga maksimum dan dasar harga minimum.
Kalau dasar harga maksimum, kita tengok maksimum dulu ya. Dasar harga maksimum ialah penetapan harga, menetapkan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Siapa yang faham dan siapa yang tak faham kat maksud dasar harga maksimum? Siapa yang tak faham? Ada faham tak? Faham tak? Dasar penetapan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Faham Kurang sikit. Okey, baik. Cikgu tunjukkan dalam bentuk carta. Contohnya begini. Okey. Jap kita tengok. Okey, contohnya begini. Okey. Okey, sekejap. Mana dia punya ni? Okey. Okey, contohnya okey, ni whiteboard Okey. Kita tahu harga keseimbangan tu sebenarnya adalah merujuk pada harga yang ini. Okey. Iaitu kita pernah tengok keluk kan? Okey, ada keluk dan kita tahu keluk ini keluk apa? Ini keluk apa? Siapa boleh jawab? Yang ini keluk apa? Cikgu bagi macam ni je garisan. Keluk apa? Permintaan. Okey, ada yang kata keluk permintaan. Okey, baik. Penawaran, Allah lupa. Dan yang ini, cikgu buat 2 color lah. Okey, baik. Ini mesti lupa ini. Kurang. Ya. So dia tak boleh dasar harga minimum, tak boleh dasar harga maksimum Kena seimbang Tak. Ni nak cikgu nak tunjuk ni. Korang tengok Baik. Cikgu nak mulakan dengan kamu kena faham dulu ini keluk. Okey, ini adalah keluk. Okey. So kalau kita lihat di sini keluk, okey, kalau kita lihat yang garisan merah itu dikenali sebagai garisan apa? Garisan merah ini adalah garisan keluk penawaran, iaitu yang ditandakan dengan S, iaitu supply. Penawaran Ini form 4 tau. Kalau tak ingat bagi tahu cikgu. Ini supply. Okey, kenapa yang ini supply cikgu? Sebab supply, siapa yang buat supply? Siapa yang ataupun supply barang? Firma ke individu? Siapa yang supply barang? Firma ke individu? Firma kan? Yes. Bila firma, matlamat firma apa? Apa matlamat firma? Untung. Bagus Afiq. Okey. So matlamat firma ialah untung. Bila untung, kita tahu kan yang keluk ini adalah, yang ini garisan ini adalah untuk harga. Yang di bawah ni adalah untuk garisan kuantiti, betul? Jadi kalau katakan harga naik, kuantitinya pun akan naik. Betul tak? Ini ditunjukkan dengan garisan ini. Nampak tak? Semakin harga tu naik ke atas, kuantiti pun makin bertambah. Naik lagi harga barang, kuantitinya pun akan lagi bertambah. Ini siapa yang buat? Firma lah. Sebab firma kata apa? Uish, lagi harga barang naik, lagi banyaklah aku nak jual. Sebab apa? Lagi untung. Sebab itu garisan itu adalah garisan supply ataupun garisan penawaran. Manakala yang biru ini garisan permintaan ataupun keluk permintaan yang ditandakan dengan huruf D, iaitu D merujuk pada apa? Demand. Demand tu ialah permintaan. So, permintaan siapa buat? Firma ke isi rumah? Demand siapa buat? Firma ke isi rumah? Yes, betul Jauza. Isi rumah. Yes. Bila isi rumah, macam kita lah. Bila kita isi rumah, lagi kita kata cikgu akan padamkan dulu ni. Okey, baik. Apabila kalau kita lihat mana ni. Okey, baik. Baik, kita lihat Okey, baik. Kalau katakan isi rumah bila harga naik, okey,
Isi rumah buat apa? Beli banyak ke beli kurang? Ya, kurang. Dia akan kurangkan kuantiti. Sebab itu bila harga rendah, nampak tak di sini? Bila harga rendah, kuantitinya banyak. Tapi bila semakin naik harga barang tu, kuantiti dia, permintaannya semakin sikit. Dan apabila naik lagi mahal lagi, permintaan barang itu pun semakin sedikit. Nampak? Boleh faham dan kita tahu bahawa ada satu pertemuan titik garis antara demand dengan supply tengah-tengah ni, ini dikatakan sebagai titik keseimbangan. Okey. Ya, itu dipanggil titik keseimbangan yang ditandakan dengan huruf E, iaitu equilibrium. Betul tak? Betul tak? Okey, sekarang Betul. faham tak ni? Faham tak ni? Dah ingat sekarang. So, ini dikatakan titik, itu ialah equilibrium. Okey, ataupun titik keseimbangan. Itu ialah equilibrium. Ya. Iaitu titik keseimbangan. Okey, seimbang tu maknanya apa? Maknanya permintaan sama dengan penawaran. Okey, pada harga, contohnya harga RM10 kat situ Pada harga RM10, permintaan 10 unit, penawaran pun 10 unit, sama. Sebab itu dia seimbang. Dan itu, ya betul, equilibrium. Yes. Yes. So, kembali kepada harga dasar, harga maksimum tu, iaitu kerajaan kata apa? Kerajaan kata, untuk barang-barang kawalan untuk barang-barang kawalan, kerajaan akan letakkan harga di bawah harga keseimbangan. So, kerajaan akan tetapkan harga di bawah harga keseimbangan yang warna purple ni. Why? Sebab untuk menjaga kebajikan masyarakat. Kalau katakan kerajaan tak buat macam ni, harga barang itu akan ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. So harga akan turun naik. So kalau permintaan lagi tinggi, harga dia makin naik. Betul. Jadi harga akan melambung tinggi dan ini akan menyusahkan isi rumah. So kerajaan akan tetapkan, inilah dia. Maksimum kau boleh jual harga ini je. Walaupun mungkin firma kata apa? Permintaan tinggi. Kan kami pun barang banyak supply. Jadi kami boleh supply banyak. No. Kalau harga kamu supply banyak, harga pula akan melambung, nanti rakyat susah. Sebab harga barang kamu mahal. Jadi kerajaan kata apa? Tak boleh. Maksimum kau boleh letakkan harga ni ialah harga di sini. Di sinilah kita katakan sebagai, iaitu dasar, dasar harga, harga maksimum. Harga maksimum. Iaitu di mana harga itu yang telah ditetapkan oleh kerajaan, tak boleh pergi lagi daripada itu. Situ maksimum. Padahal permintaan ataupun titik keseimbangan lebih tinggi. Why? Sebab nak jaga kebajikan masyarakat. Dan masyarakat akan boleh terus membeli dengan harga kawalan yang lebih murah. Dan kalau mungkin akan tanya, cikgu, habis kalau macam tu supplier ni, seperti firma-firma ni akan rugilah. Tak rugi. Sebab apa? Sebab dengan adanya harga ini, firma masih lagi untung. Cuma dia main volume lah. Mungkin kalau harga ini, dia hanya untung mungkin 20 sen atau 30 sen. Tapi bayangkan satu Malaysia beli ayam. Dia pengeluar ayam, satu Malaysia beli ayam. Tak untung lagi ke? Untung kan? Walaupun hanya seekor tu untung 20 sen, 30 sen je. Tapi sebab satu Malaysia beli hari-hari pula tu, untung tak? Untung kan? Jadi inilah dikatakan dasar harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Cikgu bagi peluang. Kalau ada siapa yang tak faham tentang ini, sila bertanya sekarang sebelum cikgu proceed kepada dasar harga minimum. Silakan nak tanya apa-apa. Cimel, Gauza? Boleh faham?
Clear eh? Alhamdulillah. Okay, clear. Alhamdulillah. So, ini yang cikgu nak tunjukkan supaya kamu, oh okey, ini dasar harga maksimum. Dan dikatakan harga di bawah titik keseimbangan yang mana? Inilah dia titik bawah keseimbangan, harga di bawah harga titik keseimbangan. Untuk apa? Untuk jaga kebajikan masyarakat, supaya masyarakat tak beli barang yang mahal. Inilah sebenarnya, alright? Baik. So kita kembali kepada nota semula. Okey, itu dasar harga maksimum. Okey, iaitu tujuan dia iaitu kebajikan pengguna. Nampak tak kesannya? Kebajikan pengguna dapat dijaga supaya pengguna dapat membeli barangan dengan harga yang berpatutan lah, tak melampau. So ingat itu dasar harga maksimum. Baik. Sebab pelajar ramai yang keliru dengan ini. Tahun-tahun lepas pun ramai pelajar yang keliru kat sini. Sebab tu cikgu kena terangkan. Baik, dasar harga minimum. Dasar harga minimum ni apa cikgu? Okey, begini. Dasar harga minimum ialah dasar penetapan harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Minimum tapi lebih tinggi. Yes. Untuk apa? Kebajikan pengeluar dapat dijaga supaya pengeluar mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Dapat keuntungan yang lebih tinggi. Jadi maknanya kerajaan apa tahu? Kerajaan sebenarnya dia memberikan peluang kepada isi rumah dan firma untuk sama-sama menikmati manfaat. Baik, dasar harga minimum ni macam mana pula? Ya, betul. Dasar harga maksimum ni untuk kebajikan isi rumah. Dasar harga minimum untuk firma. Betul, Shimir. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Betul, Shimir. Bagus. Bagus. So, sebagai contoh contohnya macam ni. Okey, cikgu buat yang baru Okey, baik. Contohnya sekali lagi kita buat kita buat berkaitan dengan keluk. Kita buat sekali lagi keluk. Okey. Dan kita tahu yang ini adalah harga, okey, dan juga yang bawah ni adalah quantity. Okey. So quantity. So kalau kita lihat di sini kita akan gariskan. Okey. Ini garisan garisan apa tadi Syamil ni? Ni garisan keluk apa ni? Ni keluk apa? Syamil, warna merah ni keluk apa? Keluk? Pandai. Bagus. Keluk penawaran. Betul. Dan satu lagi iaitu, okey, kalau kita lihat, kita buat garisan macam ni. Ini adalah keluk apa? Keluk permintaan, iaitu keluk demand. Baik. So, untuk dasar harga minimum, dasar harga minimum pula, okey, kita tahu bahawa di sini adalah titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan yang dikatakan sebagai equilibrium tadi. Dan untuk kerajaan nak membantu firma, maka kerajaan akan letakkan satu harga, iaitu harga minimumnya di atas daripada titik keseimbangan. Di atas ini. So, why? Sebenarnya kawasan ini akan memberikan keuntungan kepada firma yang supply barang-barang ini. Contohnya apa? Okey, contohnya kamu ingat lagi tak? Okey, kamu tahu tak sebenarnya cikgu tak tahu sama ada kamu ada buat pembelian atau tidak. Minyak kelapa sawit. Minyak masak minyak masak kelapa sawit. Minyak sawit tu, okey. Mak kamu, cikgu nak tanya mak kamu beli botol ke beli dalam paket plastik? Beli botol yang besar ke ataupun dalam paket plastik? Botol yang besar. Okey. Kamu nak tahu sebenarnya minyak sawit kalau di Malaysia ni kan, kalau satu paket yang beratnya ialah 1 liter tau. 1 liter bersamaan dengan RM RM2
50 sen tau. Tapi bila mak kamu beli satu botol besar tu, okey, satu botol besar, okey, iaitu dia 5 liter, okey, 5 liter, harganya berapa tahu? RM RM20. Nampak tak ada something wrong tak? Yes. Apa yang bezanya? Yes, betul. Kau pergi tengok dekat Speedmart ke, pergi tengok. Kalau yang paket 1 liter RM2.5. Okey, 1 liter RM2.5. Tapi kalau beli botol besar 5 liter, okey, RM20. Ah, nampak tak? Yes. Bukan sebab botol, tapi kerajaan yang tentukan ini. Kerana apa? Kerana botol-botol besar ini, perasan tak? Sepatutnya kalau 5 liter, 1 liter RM2.5. Kalau 5 liter sepatutnya RM12.5. Betul tak? RM12.50. Tapi sini RM20. Kenapa Sebab 1 liter RM2.5 tu, paket-paket kecil, itu untuk kegunaan rakyat tempatan, rakyat marhain. Okey, yang digunakan oleh rakyat. Rakyat tak beli banyak-banyak. Rakyat beli sikit-sikit. Sebab itu harga murah. Habis tu yang 5 liter ni, siapa yang biasanya pakai minyak masak 5 liter? Biasanya yang pakai minyak masak 5 liter ni siapa? Kedai. Yes. Kedai masak, restoran, catering. Dia orang takkan beli paket-paket. Dia orang akan beli botol besar. Dan kenapa harga ini dinaikkan sampai RM20? Ini untuk membantu syarikat-syarikat pengeluar minyak kelapa sawit supaya membantu keuntungan mereka. Dan juga 5 liter ini, RM20 ini diambil daripada mana? Dijual kepada para peniaga. Para peniaga tak apalah sebab mereka memang berniaga kan. Beli banyak-banyak. Dan di sini kita lihat dia lebih tinggi daripada harga biasa. Why? Dijual kepada para peniaga dan ini untuk memberi keuntungan kepada syarikat minyak kelapa sawit. Nampak tak? Ini salah satu contoh lah salah satu contoh yang ada di luar kita. Kan? Korang baru perasan korang baru perasan. Yes. Cikgu dah lama perasan dah. Sebab dulu cikgu supply semua barang-barang dapur ni semua cikgu supply untuk kerajaan. Dululah cikgu, dulu. Daripada tahun 2015 hingga tahun 2019 cikgu supply untuk kerajaan. Ada syarikat sendiri dan syarikat tu cikgu punya. Syarikat tu cikgu punya. So I'm the CEO lah untuk company tu. Alright. So itulah yang berlaku. Inilah yang dikatakan sebagai apa? Dasar. Kita boleh tulis kat sini iaitu ianya berkaitan apa? Berkaitan dasar harga. Dasar harga. Harga minimum. Baik. Nama company. Antara nama company yang cikgu betul-betul jadi CEO ialah Edaran Nur Hashim. Edaran Nur Hashim Resources. Kemudian juga cikgu ada co-partner dengan syarikat SH Rich Enterprise. Begitu juga cikgu ada company dengan satu lagi apa tak ingat. Tapi ada 3 company hingga 5 company yang ada nama cikgu. So dengan projek-projek sekitar 1.2 juta hingga 3.2 juta lah. Itu pengalaman-pengalaman cikgu sebagai CEO dan juga run the company. Ya, betul. Ini bukan cerita bohong, ini bukan nak bangga-bangga diri, bukan. Ini memang cerita yang benar-benar berlaku. Segala cerita yang cikgu cerita pada kamu sama ada dalam kelas ekonomi ke dalam kelas sejarah, itu semua berdasarkan pengalaman cikgu. Pengalaman cikgu sendiri Tak ada nak gelembong-gelembong, nak besarkan diri. Memang betul-betul cikgu. Memang betul-betul cikgu lah. So inilah dia dasar harga minimum.
Kalau ada yang tanya, cikgu masih run company ke? Tak. Company-company tu semua cikgu telah keluar dan tutup kerana cikgu tak nak teruskan lagi kerja-kerja membabitkan kerajaan lagi. Okay. Tak nak sebab penat. Okay. So sekarang cikgu teruskan dengan cikgu punya passion lah, iaitu pendidikan dan mengajar. Even pendidikan ni pun sebenarnya cikgu set up company juga. Kan, kalau korang perasan bila mak kamu atau ayah kamu bayar yuran, dia ada satu lagi nama account, iaitu account company. Namanya ialah Rafi Hikmah. Rafi Hikmah Resources, which is itu merujuk kepada pendidikan semata-mata lah. Okay, itu pendidikan. Okay, so dan nanti kalau kamu lepas habis PM, siapa-siapa yang nak jadi tutor ke guru ke kan, boleh register dengan company cikgu, sebab cikgu bulan depan akan launch academy Cikgu Rafi, which is cikgu nak lahirkan ramai lagi tutor dalam subjek sejarah, subjek ekonomi, okay, dan juga subjek geografi, dan orang itu, tutor-tutor itu boleh mendapat income mereka sendiri berdasarkan apa yang cikgu sharekan pengalaman dan juga teknik mengajar. Ada siapa nak join ke lepas SPM nanti? Cikgu buka pada pelajar-pelajar cikgu je. Okay, Jauh Mirana. Boleh lah. Tapi kena ada passion tau. Kena ada keinginan untuk mengajar. Sebabnya terus terang cikgu cakap, pendapatan dia, kalau orang kata, cikgu pendapatan dia sikit ke cikgu? Okay. Pendapatan dia secara umumnya adalah paling kurang lah, paling sedikit lah, paling sedikit kalau kamu buat secara part time pun, kamu boleh dapat dalam RM2,000 dengan hanya mengajar dalam tempoh sehari mungkin selama 2 jam je. Okay, 2 jam saja, kamu boleh dapat senang-senang RM2,000 lah. RM2,000. Jadi cikgu nak lahirkan guru-guru, tutor-tutor yang lebih baik lagi lah selepas ini. So siapa-siapa yang berminat boleh join tak reti ajar orang, tak apa, cikgu boleh ajarkan cara-caranya. Mudah aja. Okay. Tapi mesti kena ikutlah program tu. Cikgu nak buat program tu semua. Right. So itu berkaitan dengan sedikit maklumat berkaitan dengan company cikgu lah. Okay. So kita kembali. So bermakna apa? Dasar harga ni ada dua, iaitu dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Seperti mana Syamil bagi tahu, dasar harga maksimum adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Okey, manakala ataupun pengguna. Manakala dasar harga minimum adalah untuk menjaga kebajikan pengeluar ataupun firma supaya dapat keuntungan yang lebih tinggi lah. Keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian satu lagi, dasar kerajaan, iaitu apa tahu? Kuota. Kuota ni sebenarnya ialah had penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu. Maknanya ada had supply. Okay, pada suatu kuantiti itu sahaja. Dan ini untuk apa tahu? Mengatasi masalah lebihan atau kurangan barangan di pasaran. Sebagai contoh kuota ni, kamu ingat tak, kamu lihat di Malaysia ni, okay, bukan sahaja kita ada kereta Proton ataupun Pro 2, tapi kita juga ada Honda, kita juga ada Toyota, kita ada Mitsubishi, Nissan dan pelbagai jenama lagi kan. Kalau kereta-kereta ataupun kenderaan-kenderaan daripada luar ni, okay, kalau dia nak bawa masuk ke dalam negara, kerajaan mengenakan kuota. Ada had dia. Okay, untuk contohnya, untuk company yang membawa kereta model Honda, sebulan kamu boleh bawa masuk cuma 10,000 je. Tak boleh lebih. 10,000 unit saja, tak boleh lebih. Boleh bawa masuk ke dalam negara kita daripada Jepun 10,000 unit saja sebulan. Kalau tak cukup, kena tunggu bulan depan pula. Bulan ni tak boleh. Itu kuota. Dan ini untuk apa? Untuk mengatasi masalah lebihan. Kalau macam tu, kalau kerajaan tak buat macam tu, mungkin kita akan mengalami masalah lebihan kenderaan yang tak terjual. Lebihan kenderaan. Lambakan kenderaan yang tak terjual. Betul.
Okay. Dan juga untuk mengatasi masalah kurangan barangan di pasaran. Sebagai contoh, kalau kita lihat apa tahu, contohnya macam apabila kamu nak tahu apabila musim perayaan, contohnya hari raya, kerajaan akan meningkatkan kuota kuota bagi daging-daging lembu daripada luar negara, daging-daging lembu, daging-daging kambing, akan meningkatkan kuota dia, akan meningkatkan had bilangan dia. Sebab apa? Untuk mengatasi masalah kekurangan daging di pasaran. Sebab musim perayaan, terutama sekali hari raya, ramai orang nak masak rendang, masak gulai daging apa semua kan. Jadi kerajaan akan meningkatkan kuota dia. Tapi bila lepas raya kan, kerajaan akan turunkan balik kuota kepada had bilangan yang rendah. Supaya apa? Takut nanti daging-daging itu berlebihan di dalam pasaran. Jadi kerajaan yang menetapkan kuota tu had bilangan. Nampak tak? Jadi ini untuk mengatasi masalah lebihan atau kurangan barangan di pasaran. Sebab tu kita tengok di kalau pergi pasar ke pergi mana-mana kan, kita tengok sentiasa ada barang. Barang tu macam sentiasa wujud lah. Macam tak pernah tak cukup lah, mesti ada. Maknanya apa? Itu siapa yang jalankan tugas menetapkan kuota tu? Kerajaan. Dan kalau kamu lihat macam bilangan ikan yang dijual di pasar, ikan sebenarnya bukan semuanya datang daripada Malaysia, tak. Kebanyakannya datang daripada Thailand, datang daripada Filipina, dibawa masuk. Sebab permintaan ikan pun tak cukup. Orang Malaysia ni memang makan ikan. Kan? Orang Malaysia bukan makan ikan lah, orang Malaysia makan semua. Orang Malaysia makan semua. Batu, kayu, besi, semua makan. Setuju kan Syamir? Batu, kayu, besi pun dimakannya. Betul Jauza? Betul Afin? Orang Malaysia makan semua. Batu, kayu, besi pun ditelannya. Ya betul. Betul Syamir, batu. Batu pun dimakannya. Tak percaya? Semua menong jap. Ya ke? Okey. Afiq kata, oh tak setuju. Itulah kau tak tahu. Itulah kau. Kan? Ya. Kat Malaysia ni, batu apa? Lah, kau tak tengok. Kat Malaysia ni, orang kita, bukan saja Melayu, Cina, India. Ada yang makan batu, iaitu apa? Jambu batu. Ada yang makan besi, belimbing besi. Ada yang makan kayu, ubi kayu. Astagfirullah. Okey. Pergi Kelantan, ada satu kuih, nama apa tahu? Kuih tahi itik. Tahi itik pun dimakannya. Tahi itik kau. Dimakan. Tu belum kira apa? Bazar Ramadan nanti kau tengok. Kan? Binatang pun orang Malaysia makan. Tu kuih badak berendam. Badak berendam dimakannya. Kuih badak berendam. Ni, kuih putri mandi. Kuih putri mandi kuih yang kau makan konon-kononnya akan mencantikkan muka kau. Kuih apa? Kuih seri muka pun dimakannya. Apa yang tak dimakan? Semua dimakannya. Okey. Bulan pun makan. Betul. Tu orang Cina ada kuih bulan. Kuih bulan. Dengan bulan-bulan dimakannya. Dah tak ada benda kau nak makan. Dengan bulan-bulan dimakannya. Jadi itulah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia hebat makan semua. Baik. Itu berkaitan dengan kuota, dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Okey. Kemudian antara undang-undang yang dikenakan oleh kerajaannya iaitu pengeluar juga diwajibkan untuk mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan juga tarikh luput. Tarikh luput ialah tarikh expired lah. Sebab itu kalau kamu lihat apa juga jenis makanan pastinya ada apa tahu? Hidangan, cara-cara menghidangkan makanan. Contohnya apa? Kamu tengok dekat mana? Dekat plastik Maggi. Kamu tengok tak? Plastik Maggi tu.
Cara-cara menyediakan makanan. Oh, panaskan air selama 2 minit, kemudian masukkan, itu satu. Kemudian di bawah tu ada ingredients dia. Okey, bahan-bahannya apa? Tepung, gula, minyak, kemudian pelbagai lagi. Kena tulis. Bahan-bahan yang digunakan tu. Kemudian kena bawah tu ada apa? Tulis tarikh luput ataupun expired date. Itu kena tengok selalu. Ini sekarang dah expired dah, kau main rebus je lepas tu makan. Kena tengok dulu So ini untuk mengelakkan daripada pengeluar mengambil kesempatan. Itu betul Cimil. Kod lah kan, dia kena bagi arahan kat situ cara-cara penyediaan. Takut nanti orang buka mi tu, kemudian mi dikeluarkan, plastik masuk dalam periuk. Mi yang dibuang, plastik masuk dalam periuk, lepas tu kacau, lepas tu makan. Lepas tu komplain, kenapa saya tak rasa mi lempang sikit orang tu kan. Lempang sikit orang tu kan, tak faham kan. Macam tu lah lebih kurang. Ada manusia macam tu. Ada. Baik. Otak terbalik. Otak terbalik. So itulah dia contoh-contoh. Kena bagi tahu penyediaan makanan tu. Kemudian barangan yang mempunyai label atau tanda pengesahan SIRIM. Ini contoh-contoh label SIRIM adalah disahkan di bawah skim pensijilan produk SIRIM yang menyediakan jaminan bebas kepada pengguna bahawa produk yang disahkan itu memenuhi standard khusus untuk barangan. So label SIRIM mempunyai warna yang berbeza bagi kategori produk yang berlainan. Sebab itu, especially kalau kamu lihat barang-barang elektrik, bila beli barang elektrik, kamu kena pastikan dia ada apa tau? Ada cop SIRIM. Supaya apa? SIRIM dah check bahawa dia punya penggunaan elektriknya adalah sesuai dengan di Malaysia dan dia tidak akan mudah meletup, terbakar, berkualiti. Itu SIRIM. SIRIM punya kerja. Sebab kamu tahu tak barang-barang elektronik ataupun electrical yang datang daripada luar negara, contohnya Amerika, contohnya ataupun UK sebenarnya bukan semua boleh diguna pakai di sini Sebab di sana kadang-kadang dia punya dia punya voltage dia lebih tinggi. Perlu penggunaan voltage yang lebih tinggi berbanding di Malaysia. Betul. Kemudian kalau kamu perhatikan, kalau kita kat sini, kita punya soket tu 3 kan. Biasanya 3. Dia orang kadang-kadang 2 tau. Dan 2 tu kadang-kadang 2 yang bulat. 2 bulat. Kadang-kadang 2 ni petak. 2 je. Kadang-kadang ada yang 1 je. Pun ada 1 je. Jadi power plug ataupun soket yang berlainan ini tak sesuai digunakan di Malaysia. Jadi SIRIM akan arahkan kena tukar kepada kepala yang sesuai untuk penggunaan electrical di Malaysia. Itu kerja SIRIM. Jadi dia sahkan produk tu berkualiti dan boleh dipakai atau tidak di Malaysia. Itu satu. Kemudian ataupun kita kata logo halal ini logo halal dikeluarkan oleh JAKIM. So logo halal ini sesuai dan selamat digunakan oleh pengguna yang beragama Islam. Barangan ini telah disahkan oleh JAKIM bahawa tidak mengandungi apa-apa bahan yang haram dan tidak disedia, diproses atau disimpan dengan kaedah yang haram mengikut hukum syarak. Yang ini sebenarnya bagi cikgu sebenarnya kita patut thinking of the other way tau. Sebagai contoh negara kita negara kita majoritinya orang Islam ke ataupun non-Muslim? Beritahu cikgu. Di Malaysia ni, yes, betul. Ya, Muslim kan? Yes. Kalau Muslim, sepatutnya diorang tak buat chop logo halal. Sepatutnya diorang buat chop logo haram untuk barang-barang yang tak boleh dimakan. Betul tak? Bila chop logo haram tu tak banyak. So yang tak ada chop haram tu maknanya boleh makan, dia halal. Kan? Kenapa nak mesti chop halal? Kan? Jadi sepatutnya patutlah chop haram je lah kan.
Kan? So barangan selain daripada yang haram tu halal lah. Kan? Bukan susah pun. Ini sibuk nak tanda semuanya halal kan. Nampak? Nanti nanti Muslim terasa haram. Okey. Baik. Itulah kadang-kadang perundangan kita kadang-kadang suka sangat nak menjaga hati orang lain tapi tak jaga hati sendiri. Suka sangat menjaga hati kaum-kaum yang lain tapi hati kaum sendiri tak jaga. Peliklah kadang-kadang. Kan? Pelik. Kalau barang tu halal, biarlah dia halal. Kalau haram, coplah dia haram. Kan? Yang pergi tanda halal, yang tak tanda tu, kita muskil. Ini tak ada tanda halal. Macam mana ni? Kan? Seolah-olah negara kita ni lebih ramai non-Muslim daripada Muslim. Sepatutnya kalau pergi luar negara lah baru kita cari mana yang kata apa, ada cop haram ke ataupun cop halal ke. Kalau di luar negara lah. Kan? Kita cari barang yang cop halal. Kalau di negara kita ni tak payahlah cari cop halal. Kita carilah cop yang haram. Oh, tengok dalam rak tu kan. Oh, ni haram. Tak boleh. Ni halal. Oh, okey. Cikgu masukkan cereal dulu baru susu. Oh, susu dulu baru cereal. Oh, okey. Baik. Untuk cikgu, cikgu akan masukkan cereal dulu baru susu. Sebab ideanya adalah supaya apa tahu? Supaya dia akan mengekalkan dia punya rasa crunchy kepada cereal itu. Tapi ada orang yang suka tuang susu dulu, kemudian tuang cereal pula. Sebab makan juga later. Tak, sebenarnya kan, Jauza Mira, bagi cikgu, kan, personally lebih baik letak cereal dulu daripada letak susu. Sebab apa tahu? Letak cereal, sebab makanan utama kita ialah cereal. So, kita tahu berapa banyak kita nak makan cereal tu. Ya, berapa banyak kita nak makan cereal tu. So, kemudian baru kita letak susu. Barulah kita tahu kesesuaian dia. Tapi kalau kita letak susu dulu, kita bermakna apa tahu? Kita tak tahu berapa banyak nak letak cereal nanti. Sebab takut cereal tu nanti jadi terlalu banyak. Kalau susu banyak, kita kena letak cereal tu lagi banyak kan. Jadi bagi cikgu, baik letak cereal dulu. Kan. Oh, cikgu suka Dina. Betul. Mula-mula letak cereal, lepas tu letak susu, lepas tu letak mangkuk. Lepas tu benda tu tak masuk dalam mangkuk kan. Ambil mangkuk tu letak atas kepala. Mangkuk betul aku ni. Buat macam tu lah. Kan? Ketuk balik dengan mangkuk. Apalah aku ni mangkuk betul. Macam tu lah. Yes, gitu. Okay. Mangkuk betul aku ni kan. Ini pun tak tahu. Macam tu lah. Lebih kurang. Alright. So, ini berkaitan dengan masalah sirim dan juga logo halal. Logo halal. Alright. Kita lihat seterusnya untuk mengawal kesan externality negatif. Okey. Kerajaan ya, dia akan mengawal aktiviti pengeluaran melalui pemberian lesen. Maknanya mana-mana production kena ada lesen. So itu cara kerajaan akan kawal. So firma yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan akan ditarik balik lesen dan tidak dibenarkan beroperasi. Itu penting. Sebab itu sebenarnya inilah kepentingan kerajaan supaya apa tahu? Supaya kilang-kilang tu semua akan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Langgar peraturan, lesen akan ditarik balik dan kamu tidak boleh dibenarkan untuk beroperasi. Kira tegas jugalah. Jadi bagi mengurangkan kesan eksternaliti negatif atas masyarakat, contohnya pencemaran persekitaran akibat perkembangan sektor perindustrian, kerajaan telah menentukan kawasan perindustrian, kawasan perumahan, kawasan industri berat dan juga kawasan industri ringan. Maknanya apa tahu? Kerajaan telah asing-asingkan kawasan-kawasan ini. Sebab tu kalau kamu tengok,
Siapa yang tinggal di Shah Alam? Siapa tinggal di Shah Alam? Anyone here? Siapa tinggal di Shah Alam? Ada tak? Okey, bagus Nafrin. Okey. Baik. Kamu perasan tak kalau di Shah Alam, okey, kalau ada Federal Highway daripada KL menghala ke Kelang, Federal Highway, okey, lebuh raya Persekutuan, sebelah kanan adalah pusat-pusat pentadbiran dan kawasan-kawasan perumahan. Okey, pusat pentadbiran kerajaan, perumahan. Tapi bila sebelah kiri lebuh raya adalah kawasan perkilangan yang SS15 tu. Yang kat situ ada Proton, ada Gardenia, ada kilang-kilang Toyota dan sebagainya. So itu maksudnya apa tahu? Kerajaan telah asing-asingkan kawasan itu. Supaya apa? Ya, dia terancang. Supaya kita tak nak kejadian apa tahu? Rumah sebelah ada kilang. Jadi rumah tu akan komplain. Apalah ada kilang bau busuk apa semua. So kita nak mengelakkan masalah-masalah itu. Sebab itu kerajaan telah menetapkan okey kawasan ni kawasan kilang. Kalau korang nak buat kawasan nak buka kilang kena kawasan situ saja. Tak boleh buat kawasan sini. Kawasan sini kawasan perumahan. Kawasan perumahan tak boleh buat kilang. Kawasan kilang tak boleh buat perumahan. Tak boleh. Kena letak di kawasan perumahan. So itu kerajaan telah menentukan kawasan supaya dianya terancang dan juga tidak berlaku kesan-kesan pencemaran inilah. Nampak tak? Jadi in other way sebenarnya apa yang kerajaan kita dah buat untuk negara kita, frankly speaking lah, daripada apa yang kita belajar daripada sejarah, ekonomi, sebenarnya banyak kemajuan, kehebatan, dan kita harus kagum bahawa sebenarnya kerajaan kita daripada dulu memang pandang tu pandang ke depan, sentiasa plan dia pandang ke depan. Tu bagusnya kerajaan kita. Walaupun yes, of course lah, ada beberapa perkara yang negatif pasal kerajaan, but banyak yang positif lah compare to negatif. Dan kerajaan tu kalau macam personally cikgu prefer kepada pentadbiran kerajaan. It's not the person. It's not cikgu refer kepada siapa tahu. Oh, I'm referring to Dr. Mahathir Mohamad. I'm refer to Dr. Najib Tun Razak ataupun refer to Tan Sri Muhyiddin Yassin. No, it's not the person. But I'm referring to our kerajaan secara general. Secara general, our kerajaan ni memang bagus. Memang bagus. Semuanya well planned. Baik. So, kerajaan juga mempunyai agensi yang menjalankan pemantauan aktiviti pengeluaran firma dari semasa ke semasa untuk memastikan firma mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan tidak mengancam alam sekitar. Tetapi masalahnya, externality negatif ni, contohnya macam pencemaran semua kan, kadang bukan firma yang buat. Yang buat tu siapa? Isi rumah. Contohnya baru-baru ni, kita ingat tak baru-baru ni kerajaan telah mendenda penunggang-penunggang motosikal yang membawa motosikal dengan exhaust yang bunyi bising. Ada dengar kan? Ya, betul Syamir. It's quite impressive, betul. So kalau kita lihat pencemaran bunyi berlaku akibat apa? Apabila isi rumah yang memandu motosikal itu mengubah suai exhaustnya menjadi bunyi yang sangat bising. Jadi kerajaan kenakan denda sampai RM3,000 kau. RM3,000. Dan motor itu akan disita kerana apa? Melakukan pencemaran. Kan? Jadi harap-harapnya para pelajar cikgu ni tak adalah kan. Kalau ada pakai motor tu janganlah buat bunyi bising sebenarnya. Jangan. Alright. Yes. Some people kata bunyi sedap. Ya, betul. Nak buat macam mana? Sedap tu sebenarnya Syamir adalah very subjektif. Contoh macam anugerah juara lagu baru-baru ni. Tiba-tiba anugerah juara lagu baru-baru ni. Ada yang kata Nabila tu nyanyi sedap. Ada yang kata Nabila tu langsung hancur. Kan? Entahlah. Cikgu tak tahu. Kan? So dia very subjektif. Kan?
Tapi cikgu tak tengok pun, dia orang yang cakap, cikgu tak tengok pun, kan. Tapi sedap ni bergantung lah, kan. Bergantung, sangat subjektif. Alright. Kemudian, okay, kita lihat selain daripada individual, yes, okay, selain daripada pengenalan undang-undang dan untuk mengawal kesan externality negatif, kita lihat untuk mengawal externality negatif ini, kalau kita lihat selain daripada pemberian lesen, okay, kita lihat juga subsidi. Subsidi adalah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada sesuatu perniagaan atau sektor ekonomi. Dan kerajaan memberi subsidi dengan motif atau dengan tujuan untuk stabilkan harga barang dan kurangkan kos pengeluaran. Okay. Iaitu dengan cara apa? Mengawal eksploitasi pengguna. Sebagai contoh, kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk mengawal harga barang. Contohnya apabila kos pengeluaran meningkat, maknanya kos nak buat sesuatu barang tu meningkat, pengeluar akan memindahkan beban kos tersebut kepada pengguna dengan menaikkan harga barang di pasaran. So jika kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk menampung kenaikan kos itu, maka pengeluar tidak akan menaikkan harga dan harga barang di pasaran dapat dikawal. Contohnya, okay, macam cikgu cakap, contohnya gula lah. Sebenarnya gula, proses mengeluarkan gula tu sebenarnya dah mahal. Dah mahal. Sebenarnya mungkin untuk, kita kata, let's say untuk mengeluarkan 1 kilo tu, 1 kilo gula pasir tu, 1 kilo gula pasir tu untuk mengeluarkannya, harganya sebenarnya untuk kos dia adalah lebih kurang dalam 1 kilo tu lebih kurang dalam RM6. Okay, 1 kilo tu nak keluarkan 1 kilo gula, kilang kena belanjakan RM6. Okay, jadi kalau RM6, okay, firma akan kata apa? Kalau nak untung, kenalah jual RM7 atau RM8. Betul? Jadi ini menyebabkan harga gula menjadi mahal. So apa yang kerajaan buat? Kerajaan kata apa? Tak apa. Okay? Tak apa. Engkau tetap jual dengan harga RM6 tu. Okay? So kerajaan akan beri subsidi kewangan. Kerajaan akan beri subsidi sebanyak RM3. Contoh RM3. Jadi daripada RM6 tadi, RM3 kerajaan dah bayar. Dah bagi bantuan dah. Tapi firma tetap jual harga RM6. Jadi, okay, harga kos RM3. Okay, RM3 saja yang harga kos pengeluar dan RM3 lagi telah dibantu oleh kerajaan. Maka bermakna apa? Bila dia jual harga gula tu dengan RM6 juga, maka okay, syarikat tadi telah mendapat keuntungan another RM3 lagi bagi setiap 1 kilo. Nampak tak? Maknanya apa? Kos pengeluaran itu telah dibayar separuhnya oleh kerajaan. Itu dikatakan bantuan kewangan kerajaan yang dipanggil subsidi. Ya, dipanggil subsidi. Boleh faham boleh faham. So itulah yang berlaku. Sebab itu harga gula dan harga tepung dia tak meningkat. Lebih kurang sama je daripada dulu lagi. Supaya apa? Supaya pengguna tetap mendapat harga barang yang sama dan harga barang itu terkawal di pasaran. Itu subsidi subsidi. Dan antara barang yang dapat subsidi gula dan tepung, minyak masak dan juga gas memasak. Gas memasak lah. Yes. Dan yang terakhir kita nak lihat di sini untuk mengawal kesan externality negatif. Pemberian subsidi oleh kerajaan boleh menggalakkan pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan serta sesuatu teknik pengeluaran. So subsidi daripada kerajaan dapat kurangkan kos pengeluaran. Oleh itu pengeluar yang ingin mendapat faedah daripada subsidi kerajaan akan mengeluarkan barang yang digalakkan oleh kerajaan atau gunakan teknik pengeluaran yang diperkenalkan. So maknanya nak dapatkan subsidi tu dia kena ada syarat dia. Syaratnya firma itu mesti keluarkan barang mengikut apa yang digalakkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan tak galakkan, tak dapat subsidi. Kena ikut juga. Okay, galakkan kerajaan. Jadi kebiasaannya kerajaan akan memberi subsidi kepada pengeluar yang menggunakan kaedah pengeluaran yang mesra alam. Maknanya tidak mencemarkan alam. Sebab okay, penukaran kepada kaedah teknologi hijau ni memerlukan kos modal yang tinggi
pada peringkat permulaannya. Okey. Subsidi tu apa, Jauza Amira? Okey, Jauza Amira tanya subsidi tu apa? Subsidi tu ialah bantuan keuangan. Bantuan keuangan oleh kerajaan kepada firma. Yes. Contohlah, contoh. Okey. Macam BRIM, tapi BRIM tu untuk rakyat. Ini untuk firma. BRIM tu untuk rakyat. Tapi untuk firma dia panggil subsidi. Zakat kita kena bayar. Zakat kena bayar. Okey, kita kena bayar, kemudian zakat tu beri bantuan kepada masyarakat juga. Tapi kepada individu atau isi rumah yang menghadapi kesukaran atau kesusahan. Untuk syarikat jarang ada bantuan. Okey, syarikat jarang ada bantuan. Okey, contohnya macam ni. Okey, katakanlah kerajaan, kalau katakan kamu kamu Jauza Amira. Jauza Amira, kamu nak keluarkan kopi. Kopi yang sihat. Minum kopi ni jadi segar. Minum kopi jadi segar. So kamu nak jual kopi. Serbuk kopi. Bila kamu ambil campuran bahan kopi lah, kemudian campur dengan gula lah, dengan susu apa semua kan. Kamu tengok-tengok, kamu kira kan, satu paket ni, kalau nak buat ni, harganya adalah, kosnya adalah lebih kurang RM15. Tetapi kamu nak jual, nak untung RM10. So kamu nak jual RM25. Kosnya RM15. Kan? Katakanlah kerajaan kata apa? Kami nak menggalakkan, kerajaan nak menggalakkan rakyat supaya minum kopi yang sihat. Kamu pun kata, Encik, sebenarnya kami telah mengeluarkan satu kopi yang sihat. Kopi Jauza. Kopi Jauza ni kalau minum akan sihat. Badan bertenaga, boleh belajar study sampai besok pagi, kan? Boleh stay up sampai besok pagi. Kemudian kopi ni kopi sihat, menyegarkan badan. Jadi kerajaan kata, bagus. Jadi harga dia berapa? Harga dia RM25. Kos dia berapa? Kosnya RM15. Jadi kerajaan kata apa? Kalau macam tu kan, harga tu terlalu mahal lah untuk rakyat. Jadi kerajaan kata apa? Why not kamu turunkan kepada harganya RM20. Boleh tak? Daripada RM25 kepada RM20. So kamu pun kata, nanti untung saya rugi, untung saya sikit. Sebab apa? Kos dah RM15. Saya untung nak jual harga RM20, untung RM5 aja. Kan? Jadi untung saya semakin kurang. Kan? Jadi kerajaan kata apa? Tak apa. Oleh kerana makanan kopi ni kopi sihat, nak galakkan rakyat minum kopi sihat, tak apa. Kerajaan akan keluarkan subsidi, akan sponsor RM5. Akan subsidi RM5, akan berikan RM5 untuk cover setiap packing itu, setiap pack itu. Maknanya, kos kamu nak buat telah menjadi daripada RM15 kan, nak keluarkan kos kopi itu telah menjadi RM10, betul tak? Daripada RM15 nak buat kopi itu telah menjadi RM10. So, kamu dikehendaki untuk menjual dengan harga RM20 seperti mana yang disyorkan oleh kerajaan. Nampak tak? Jadi untung kamu tak terjejas, tetap untung RM10. Kemudian RM5 kos pengeluaran RM15 tu, RM5 telah disubsidi, telah mendapat bantuan kerajaan sebanyak RM5. So kamu punya kos sebenarnya betul-betul RM10 je. So itulah subsidi, contoh subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Yeah. Jadi itu contohlah. Cikgu. Ya. Kalau macam tu maksudnya untung 15 lah kan? Untung tetap RM10 sebab kerajaan minta jual RM20. Kan? Dia bagi subsidi tapi kena tolak RM5 lah. Tapi kena tolak RM5. Jadi kena tolak RM5. Yes, jadi kena jual harga RM20. Jadi kerajaan kata apa? Harga RM20 memang sesuai untuk seluruh rakyat Malaysia. Memang mampu beli. Ini untuk menepati
Matlamat kerajaan iaitu memberi kesihatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bila nak beri kesihatan kepada seluruh rakyat Malaysia, mungkin kerajaan akan memberi subsidi kepada Jauza untuk Jauza run dia punya kopi. So daripada instead of aku kena keluarkan satu pack ni RM15, rupanya kerajaan dah bagi RM5 untuk setiap packing. Bermakna aku punya kos dah jadi RM10 saja. RM5 dah sponsor oleh kerajaan. Jadi kosnya jadi RM10, aku jual RM20. Untung aku tetap ada RM10 kat situ. Harga pula murah. Kerajaan boleh jual kepada rakyat. Rakyat pun boleh beli dengan senang hati sebab harganya berpatutan. So win-win situation. Nampak tak? Di sini kelebihan subsidi. Kan Jauza? Bila nak keluarkan kopi Jauza? Kena bancur untuk kita orang dululah. Kan? Kita orang nak try dulu sedap ke tak sedap. Kan? Kita orang kopi Jauza. Bunyi macam sedap. Kopi Jauza. Kan? Bila tu? Boleh datang rumah? Okay. Ya ke Jauza? Boleh buat kopi ke Jauza? Takut sekarang masak air pun hangit. Apa cerita? Masak air pun hangit Macam mana masak air hangit Aduh ya. Jadi air boleh hangit tu Syamil punya ayat. Air boleh hangit kan? Kan kelas cikgu memang pelik-pelik. Cikgu pun air boleh hangit pelik macam pelik gila. Jadi kering dia lah kan. Tak pernah lagi air jadi hangit. Macam mana itulah. Hebat tak hebat lah Okey. Baik. Okey. Baik. Tapi teh lagi sedap I see. Okey. Untuk kelas minggu depan. Okey, untuk kelas minggu depan